Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, hari ini kita cakap bahasa Melayu. Semalam kita cakap bahasa Inggeris. Ibu-ibu dan bapa-bapa boleh dengar dua-dua bayan. Dengan cara ini, bapa-bapa dan ibu-ibu yang tak pandai bahasa Inggeris akan mula belajar bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni bahasa seluruh dunia. Hampir di semua negara di dunia ada orang pandai bahasa Inggeris. Jadi akibat daripada global language for trade is English. Jadi bahasa Inggeris ni bahasa seluruh dunia. Dan apabila Inggeris digunakan sebagai bahasa agama, maka dia benar-benar menjadi global language untuk the entire global individuals in the global world. Jadi dia bukan lagi orang dulu-dulu tak mau anak dia belajar sekolah Inggeris. Macam nenek saya tak suruh bapa saya pergi masuk sekolah Inggeris. Jam 4 dia dapat keputusan baik, jadi dicalonkan untuk masuk sekolah Inggeris. Nenek saya tak benarkan sebab akan jadi Kristian. Bapa saya habiskan sekolah Melayu je. Kalau bapa saya masuk sekolah Inggeris, dia jadi pegawai saya kan. Pegawai Inggeris. Yang dulu-dulu orang jadi pegawai Inggeris ni orang ikut cara Inggeris lah, kehidupan dia. Jadi orang dulu tak mau anak-anak dia ikut cara Inggeris, itu cara Kristian. Tapi masa telah berubah. Allah ambil saya yang belajar Inggeris. Saya sepatutnya sekolah rendah bahasa Inggeris, tapi kerana sekolah tu hanya ada di Rawang, tak ada di kampung saya, Sungai Chou, maka saya perlu ada kenderaan nak membawa saya ke sekolah tu tiap hari. Pada masa tu kenderaan tu tak ada, jadi saya pergi sekolah Melayu di kampung saya. Sampai darjah 6 saya dipilih untuk masuk sekolah asrama penuh. So, saya pilih sekolah Datuk Abdul Razak yang dekat dengan kampung saya, Tanjung Malik. So di sana saya belajar bahasa Inggeris. Kemudian saya pergi ke Australia. Saya buat higher school certificate di sana dan kemudian masuk University Melbourne dalam bidang optometry, satu bidang yang waktu tu orang Melayu tak ada ambil. So, saya nak ambil bidang ni kerana saya mahu bawa dengan izin Allah kursus ni di Malaysia. Sebab dari itu saya pun balik dan ambil bahagian dalam penubuhan sekolah optometri di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan hari ini yang hampir semua optometris yang orang Melayu lah, hanya Cina, India ada sikit, semua tu dengan izin Allah hasil daripada apa yang saya ajar kepada diorang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri saya, pilih saya untuk buat kerja dakwah. Pergi ke seluruh dunia, jumpa orang cakap bahasa Inggeris.
saya ceramah bahasa Inggeris. Saya terjemah orang yang datang ke Malaysia yang bagi ceramah bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Dengan izin Allah, sekarang ni saya boleh berceramah bahasa Inggeris, menulis tafsir Quran pun dalam bahasa Inggeris, dan saya juga dengan izin Allah boleh ceramah bahasa Melayu. Jadi satu hari bahasa Melayu dan satu hari bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris akan jadi bahasa agama, bukan bahasa Melayu. Sebab apa? Bahasa Melayu bukan bahasa dunia, dia bahasa untuk orang di tanah Melayu, di Malaysia. Jadi rugilah kita kalau kita tak belajar bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris akan jadi bahasa agama dan bahasa berniaga, trading language as well as religious language. Melayu tak boleh jadi trading language, sebab orang Melayu tidak command bisnes, perniagaan di seluruh dunia. Dulu waktu kerajaan Melayu Melaka, bahasa Melayu command bisnes. So religion juga, agama juga, bahasa Melayu command. So bahasa Melayu has been chosen, sudah dipilih sebagai bahasa untuk Nusantara. Orang Indonesia pun dia guna bahasa Melayu juga sebenarnya, hanya dipanggil bahasa Indonesia. Dengan izin Allah hari ini, anak-anak dia orang hari-hari tengok Ipin dan Ipin. Apa? Ipin dan Upin. Itu bahasa Melayu. Dan anak-anak dia orang dah bahasa Melayu dah sekarang. Yang suka Siti Nurhaliza, dia menyanyi bahasa Melayu. Jadi orang Indonesia mau tak mau nanti akan ikut bahasa Melayu. Sebab anak-anak dia dah tengok Melayu, lepas tu tengok Melayu hari-hari dia cakap Melayu tu. Pengaruh bisnes. Jadi agama juga bahasa Melayu juga. Tapi dia tak boleh pergi seluruh. Dia boleh pergi dekat Nusantara aja. Sebab orang Melayu hari ni tak boleh cakap Melayu dekat Amerika, nak diterjemah pula bahasa Inggeris. Tapi boleh sebut, boleh cakap bahasa Inggeris. Boleh cakap bahasa Inggeris di Rusia, diterjemah ke bahasa Rusia. Bahasa Inggeris dah jadi global language. Dan bila dia jadi global language untuk agama juga, so dia punya impact is tremendous. Impact dia sangat besar kepada agama dan berniaga di seluruh dunia. Jadi mereka yang tak faham Inggeris ni baik belajar dari sekarang. Dan tak susah sebab di Malaysia banyak orang boleh cakap Inggeris. Jadi cara belajar bahasa dengan bercakap. Kalau kita selalu bercakap, dan kita akan tahu bahasa itu. Bukan dengan baca buku belajar bahasa sahaja. Baca buku dan juga bercakap. Jadi dengan dua cara ni kita boleh belajar mana-mana bahasa. Jadi sangat rugi kita tak boleh faham Inggeris. Hari yang saya ceramah bahasa Inggeris tak faham. Faham pun buat-buat faham. Saya tak faham. Jadi di Malaysia ni kerana sangat mau patriotik lah konon, jadi pakai bahasa Melayu je sampai universiti. Azri tu dah lulus universiti UPM dalam aeronautical engineering, tapi tak pandai bahasa Inggeris. So semua orang Malaysia should fluent in two languages, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Bukan bahasa Inggeris tu bahasa orang Kristian, dia bahasa yang Allah juga ajar, seperti bahasa Melayu, bahasa Arab. Allah pilih bahasa Arab sebab nabinya orang Arab, dan yang nak didakwa awal-awal orang Arab. Takkan pula Nabi itu cakap bahasa Melayu yang
yang nak didakwa tu bahasa Arab. Tentulah orang Arab tu cakap, mana kami nak faham. Tapi kalau Nabi tu bukan kata Allah, bukan orang Arab, orang Melayu, Quran turun bahasa Arab, memang dia tak percaya. Itu Quran Allah punya buku. Dan bahasa Arab, Nabi Arab, mereka tak percaya juga. Kalau Nabi bukan Arab pun tak percaya juga. Jadi Rashidi ni langsung tak tahu Inggeris. Saya tengok dia baca bahasa Inggeris, orang dengar pun tak faham. Dia pun tak faham. Yazid tak faham. Dah masuk ITM, dia ITM. Andy tak ada ke mana universiti. Tentu sekali dengan Rashidi, tentu sekali tak tahu bahasa Inggeris, saya ingat. Lepas tu malas nak belajar. Anak-anak saya semua tahu bahasa Inggeris, cakap Inggeris. Tak ada dia pergi universiti, sebab dia selalu bercakap Inggeris, selalu tengok filem Inggeris. Tengok TV je dah boleh cakap bahasa Inggeris. Banyak orang boleh belajar. Ada satu orang kawan saya di Indonesia tu, dia tahu bahasa Inggeris. Mana kau belajar? Dari TV je. Jadi tak susah di Malaysia ni untuk kita belajar bahasa Inggeris. Kita belajar dengan bercakap, mendengar, lebih daripada membaca. Samad ni membaca, dia bercakap tak ada. Cuba cakap bahasa Inggeris dengan dia. Kita dengar dia macam orang Inggeris ke macam orang Melayu? Hampir lebih pada mamak lah India. Sebab dia jarang bercakap Inggeris. Saya tak pernah dengar juga. Kan? Dia cakap Melayu je. Dan dia boleh berceramah bahasa Inggeris dalam bidang dia je, komputer tu. Dia tak boleh cakap Inggeris dalam perkara lain. Sebab dia tak cakap. So belajar bahasa ni cakap. Kalau di Malaysia ni kita mau semua orang pandai Inggeris, di sekolah tu kita buat dia orang cakap bahasa Inggeris. Satu hari cakap bahasa Malaysia, satu hari cakap bahasa Inggeris. 5 hari sekolah, 3 hari bahasa Melayu, 2 hari bahasa Inggeris. Hari itu tak boleh siapa cakap bahasa Melayu. Dari guru sampai ke bawah, semua cakap Inggeris. Nanti kita tengok orang Malaysia ni semua pandai. Tapi kita tak tahu macam mana. Kita ingat Inggeris tak payah belajar. Lepas tu Dr. Mahathir pula nak suruh orang Malaysia ni maju Inggeris ni, matematik dengan sains ni. Kalau sains punya Inggeris, tak boleh cakap Inggeris. Belajar sains dan matematik bahasa Inggeris, apa nak tahu bahasa Inggerisnya? Kalau nak faham, pandai bahasa Inggeris, literature tu kena ada. Kan? Kalau belajar Inggeris dengan matematik, belajar bahasa Inggeris, takkan buat orang Malaysia pandai cakap Inggeris. Kalau pandai cakap Inggeris pun bukan makna dia orang bijak. Banyak orang dekat Filipina semua bahasa Inggeris. Tapi mana dia banyak jadi cendekiawan, saintis ada. Mereka dihantar keluar negeri jadi jururawat ada. Jadi orang kerja rumah dia banyak. Tak ada Filipina tu maju negara dia bahasa Inggeris. Jadi tidaklah kita nak jadikan bahasa Inggeris, tapi kita kena tahulah Inggeris tu untuk kita communicate Inggeris ni untuk berniaga dan agama. Itu sebab kita penting belajar bahasa Inggeris, supaya kita boleh gunakan bahasa Inggeris ni untuk berniaga dan juga agama. Jadi kita kena lebih pandai bahasa Inggeris, bukan sains dan matematik bahasa Inggeris. Sains dan matematik kita boleh buat bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, tapi kita kena cakap setiap hari. Atau paling kurang 2 hari dalam seminggu. Pelajar-pelajar semua kena cakap Inggeris. Dia cakap kat guru dia cakap Inggeris, dia cakap dengan kawan dia cakap Inggeris. Dia kena cubalah. Dia tak boleh pandai tiba-tiba. Mula salah lah, tiba-tiba betul lah.
Dan dia mesti ada kelas bahasa Inggeris tu disulami dengan bercakap antara pelajar-pelajar. Kita bukan nak buat dia orang pandai sangat bombastic English. Boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik. Mission ini kena menjadi satu mission yang sama juga di negara ini. Di samping tu, di negara ini kita perlu orang yang pandai bahasa-bahasa lain selain pada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, supaya rakyat Malaysia ini boleh digunakan, boleh pergi ke seluruh dunia kerana mahir dalam berbagai-bagai bahasa. Jadi bahasa-bahasa lain seperti bahasa Cina, bahasa India, bahasa French, bahasa Spanish, ini semua bahasa-bahasa besar dunia yang kena ditawarkan di sekolah-sekolah sebagai elektif. Mungkin sekolah menengah lah, sebagai elektif. Belajar bahasa Cina, belajar bahasa India, belajar bahasa Urdu. India ni dia dua, ada Urdu, ada Tamil. Cina, Mandarin, Spanish, French, Russian. So mereka boleh major dalam bahasa tu nanti bila di universiti atau tak mau, tapi jadi basis. Jadi rakyat Malaysia disediakan untuk buat bisnes di seluruh dunia dan juga mengembangkan agama dalam berbagai bahasa. Jadi ini mission Malaysia. Sepatutnya lah, kalau kita berfikiran Malaysia ni adalah negara dagangan dan negara agama. Negara yang berdagang di seluruh dunia dan mengembangkan agama Islam di seluruh dunia. Tapi kita tak ada mission tu. Kita hanya nak berniaga. Dr. Mahathir mau buat bahasa Inggeris, Maths dan Sains. Untuk apa? Oh, buku-buku semua dalam bahasa Inggeris. Berapa lama dah kita belajar bahasa Inggeris, Sains dan Maths? Kita tak ada jadi Nobel Prize pun. Kan? Kita tak ada jadi unggul dalam matematik dan sains, fizik, tak ada. It's not bahasa. Jadi orang student kita tu, orang Malaysia ni orang yang rajin. Rajin buat penyelidikan, rajin belajar. Dalam apa bahasa pun dia jadi ulung lah, unggul. Orang Jepun, orang Cina, semua rajin. Dia tak ada belajar bahasa Inggeris, sains dan matematik. Tapi kenapa negeri dia berteknologi tinggi? So salah Dr. Mahathir tu, jangan ikut dia. Sains dan matematik boleh belajar dalam bahasa Melayu, lebih baik lagi daripada bahasa Inggeris. Mereka lebih faham lah umumnya. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, bahasa ni diajar oleh Allah. Kita ni kalau tak tahu bercakap, apa dia nilai kita? Duduk diam, hanya jadi sekeping daging. Kita tak ada harga kalau tak pandai bercakap. Bisu. Tapi kerana kita boleh bercakap, dan lebih-lebih lagi kalau kita boleh bercakap dalam banyak bahasa, harga kita naik, nilai. Tapi kalau tak tahu bercakap, bagaimana harga boleh naik? Sendiri kita boleh bercakap, kita dah berharga daripada makhluk yang lain. Makhluk Allah yang lain tak ada Allah ajar bercakap. Jadi Allah mengajar kita bercakap dalam berbagai bahasa. Bahasa tu semua diajar oleh Allah dan kita tak boleh memandang rendah apa-apa bahasa. Macam orang Banjar, dia cakap bahasa Arab, bahasa syurga, bahasa Cina, bahasa neraka. Itu tak betul. Bahasa Banjar, bahasa tak tahu apa dia cakap. Jadi bahasa Cina bukan bahasa neraka. Dua-dua bahasa Arab, neraka dan syurga. Semua orang pandai bahasa Arab, sama ada masuk syurga atau masuk neraka. Jadi tuan-tuan bapa sekalian,
Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita bercakap. Ini satu nikmat yang besar. Kita cuba fikir, macam mana dia orang tu tahu bahasa Rusia? Kita tak tahu. Bahasa Spanish, Jerman, bahasa Urdu. Mereka tak tahu bahasa Melayu. Kita tahu bahasa Melayu. Mereka tak tahu bahasa Melayu. Tapi kita tak tahu bahasa Urdu. Macam mana dia orang boleh tahu? Fikir itu je kita dah dapat lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ketinggian dia, ketinggian nikmat dia yang Allah bagi kita boleh bercakap dalam berbagai bahasa. Jadi apabila manusia ni menjadi satu keluarga dengan satu agama, jadi mereka kurang bahasa yang dipakai. Bahasa-bahasa kecil ni akan hilang. Bahasa-bahasa besar akan hidup dekat dunia. Bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa-bahasa besar yang digunakan untuk berniaga dan agama akan timbul. Bahasa-bahasa kecil ni akan hilang. Makin lagi jadi satu keluarga yang lagi satu agama, lagi kurang bahasa. Jadi bila satu agama nanti jadi bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu akan jadi bahasa dunia paling unggul sekali. Kerana dia digunakan untuk berniaga dan untuk agama. Rashidi dia tak faham ni semua. Ada Rashidi fikir benda macam ni? Ada Rashidi? Ada tak kau fikir? Tak ada. Ada Yazid fikir ni. Itu namanya mereka ni bukan thinkers, pemikir. Kita ni mau lahirkan banyak pemikir. Maka tentulah orang yang nak jadi pemikir ni orang yang banyak berfikir. Kalau tak ada memikir, hanya memikir apa? Apa nak makan? Hari-hari fikir apa nak makan. Macam Pendi Kalau dia fikir hari-hari apa nak makan, jadi dia tak ubah macam zirafah je. Yazid tak ubah macam haiwan lain. Haiwan ni dia tak ada fikir lain. Dan dia tidak diberi akal untuk berfikir yang lain. Dia hanya diberi akal untuk makan, minum dan buat seks. Jadi manusia macam Sufian yang fikir dia makan, minum, seks, memang kita tak ada ubah macam haiwan. Allah tak jadikan kita haiwan. Haiwan dah ada dah. Jangan kamu nak jadi haiwan. Aku jadikan kamu manusia dan diberi akal yang menyebabkan kita ni unggul dari haiwan dan boleh bawa agama. Kita mempunyai keupayaan untuk menerima kalimah. Sebab itu apabila kalimah ni ditawar, manusia terima. Gunung tak boleh terima. Gunung lagi kuat dari segi, tapi dia tak ada kemampuan. Jadi akal ini mau digunakan untuk berfikir tentang perkara paling besar sekali, iaitu Allah. Ini tak. Makan, minum, seks. Makan, minum, seks. Dari kecil dulu sampailah ketua. Yazid berfikir tu je. Kenapa? Dia kata dia nak hidup dunia happy, seronok. Jadi nak seronok itulah kerja dia, kan? Orang yang nak duduk kat dunia ni seronok apa? Makan, minum, seks. Seronok . Itulah yang Yazid nak. Dan dia nak ajar anak-anak dia juga jadi macam dia. Jadi lama-lama dia terperanjat, takkan aku nak buat anak-anak aku jadi macam aku, makan, minum, seks. Tak boleh. So bila dia umur dah lebih 40, dia mula insaf dan mahu jadi manusia, supaya anak-anak dia tu bukan haiwan juga macam dia. Tapi dah terlambat. Dia orang semua dah jadi haiwan.
tak nak jadi manusia. Jadi hari ni manusia banyak yang tak nak jadi manusia. Lantaran tak mau guna akal. Akal tu tak mau guna langsung. Kalau nak tahu apa makan, apa minum, seks ni tak payah guna akal tuan. Pagi makan apa sarapan kau? Itulah dia fikir. Itu mula fikir. Apa air nak minum? Kedai mana nak pergi? Malam tengah hari nak masak apa nak beli? Hari fikir tu. Malam seks. Macam Sufyan. Ada isteri baru. Itu je apa kelebihan manusia tu. Kita hari ni tak ada meningkat kelebihan kita jadi pemikir sebab kita tidak berfikir. Kita kalau hanya nak makan, minum, seks, kita bukan orang yang berfikir tau. Orang yang langsung tak berfikir. Macam Sufyan, bila kita tengok muka dia, muka orang yang tak berfikir. Jadi dia ni badan dia besar. Kita boleh umpama dia macam badak yang suka mandi, di samping makan, minum, seks, mandi, berendam. Jadi Sufyan macam badak, Andy macam zirafah, Rashidi macam mengkaru. Kan? Samad saya tak boleh buat dia jadi macam haiwan sebab dia dah beriman bermasalah. Yazid macam monyet. Dan Azri macam apa ni arnab. Jadi kita kalau tak mau jadi macam haiwan, kita mau guna akal. Haiwan dia tak guna akal, dia guna makan, minum, seks, tidur. Jadi kalau hari-hari berlaku, hari-hari itu kita fikir, maka kita tidak akan maju dalam kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Jadi bila kita tak buat usaha, kita akan jatuh rendah dari haiwan. Bukan sama, rendah. Jadi untuk kita tinggi, kita guna akal kita. Pertama sekali, untuk memikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan akhirat. Tentang perintah-perintah Allah. Macam mana nak mengajak manusia seluruh dunia kepada Allah. Ini kena fikir. Saya mencadangkan semua bahasa tadi kerana saya berfikir macam mana agama ni boleh disebarkan di seluruh dunia. Tak ada fikir datang. Rashidi tak ada fikir bahasa-bahasa ni semua. Sebab dia tak ada fikir bagaimana agama ni boleh diterima oleh semua orang kat dunia. Allah Subhanahu Taala perintah kita untuk mengajak seluruh manusia, seluruh alam kepada agama ni. Kita tak ada fikir makan, minum, tidur, seks. Apa kita nak fikir? Bahasa semua ni tak ada. Kamu takkan dengar ceramah ni dari mana-mana orang yang tak ada fikir. Orang yang cakap macam saya tadi datang dari orang yang pemikir. Fikir macam mana seluruh manusia boleh selamat dari api neraka. Kita mau kesian orang yang di gunung-gunung, di lembah-lembah yang tak ada siapa datang jumpa dia orang untuk dengar agama. Yang mana tak pernah dengar radio. Tapi sekarang dah banyak orang dengar radio. Dulu. Sekarang dah ada radio, dah ada TV, ada handphone. Kurang sikit orang yang berada di tempat-tempat yang tak boleh dengar tentang agama. Namun kita kena berusaha supaya menyampaikan apa yang Allah mahu kita sampaikan. Asas semuanya, tiada Tuhan melainkan Allah. Seluruh manusia ni kena menerima kebenaran, iaitu kebenaran tu apa? Tiada Tuhan melainkan Allah. Mana ada fikir tu? Sufyan nak fikir apa? Kalau dia hanya pakai fikir makan, minum, seks, tidur, ada fikir? Dia tak fikirlah. Rashidi tak fikirlah. Selama kau hidup ni tak ada fikir. Macam mana agama ni yang benar ni diterima dan sampai di lembah dan di bukit.
Bukan macam orang ambil gambar berjalan aja. Berjalan tak mau. Dakwah. Jumpa orang yang belum mengucap, dia ajak mengucap. Dan setelah mengucap, dia ajak buat kerja dakwah. Dia ajak semayang, dia ajar. Itulah kerja yang kita kena ada fikir. Kalau tak ada fikir, tak boleh buat kerja tu. Kita hanya, saya bagi ceramah, fikir pun tak ada. Last, jadi macam biasa. Makan, minum, tidur, seks. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai mati. Bagaimana kita nak kenal Allah ke? Kalau kita tidak berfikir. Semua manusia di seluruh dunia yang tak kenal Allah ni, mereka tak berfikir ni orang. Mana ada masa nak berfikir? Sebab semua masa untuk makan, minum, tidur, seks. Cari duit, hari-hari cari duit untuk masuk itu juga. Kalau nak cari duit, fikir macam mana nak dapat duit. Tapi nak buat benda haiwan juga. Jadi duit tu untuk memuaskan kehendak nafsu haiwanan. Nafsu kehaiwanan. Jadi apabila kita kerja cari duit, dan duit adalah untuk memenuhkan nafsu kehaiwanan kita, maka apa jadi kita? Kita ni jadi haiwan ya. Macam Sufyan. Tengok muka dia pun saya nampak muka haiwan. Saya tengok muka dia, muka haiwan. Saya tengok bawah lagi, haiwan lagi. Apa tak haiwannya? Subuh tadi tak semayang berjemaah. Dia tidur kan? Bangun tidur pukul berapa? 6.20 subuh dah lama masuk. Bila tahajud dia? Haiwan ni dia bangun tahajud. Bukan haiwan ni dia memikir Allah ni. Dia mesti berdoa punya orang. Orang tak berdoa ni, orang tak berfikir. Kan? Macam Pendi, tahajud aja. Fikir tak ada. Ada. Dalam semayang pun tak ada fikir, tak ada apa, tak ada ingat. Dalam semayang, kalau kita semayang nak bagus, penuh fikir tau. Baru boleh air mata keluar. Kita berdoa, kena penuh fikir, baru air mata keluar. Kalau doa tak ada fikir, tak fikir dia tak jadi. Jadi ketinggian manusia ni dalam dia punya kuasa pemikir. Maulana Ilyas rahmatullahi, dia lemah, sakit banyak, tapi dia orang memikir. Macam mana manusia ni, orang Mewat ni yang dia buka banyak madrasah supaya jadi baik, tengok tak jadi baik lah. Duit dia dah habis ratus ribu lah buat madrasah. Last hasilnya mereka tak ada beragama. Jadi dia mula fikir. Pengorbanan harta dia dalam usaha agama ni yang mula-mula salah lah, buat madrasah. Tapi sekarang orang jemaah tabligh itu juga yang dia buat. Buat madrasah je. Yang Maulana Ilyas dah buat madrasah dah. Tak nak buat madrasah lagi dah. Tapi nak buat juga madrasah. Nak hantar nak juga jadi alim. Konon itu boleh bawa agama pada dia. Tak boleh. Sufyan hantar anak dia madrasah supaya anak dia jadi agama, ada agama. Cuba tengok. Kalau Sufyan anggap anak yang dia belajar madrasah tu ada agama atau tidak. Tak ada agama boleh datang dengan madrasah tuan. Dia hanyalah fitnah. Cara syaitan nak buat kita lari dari agama, iaitu belajar agama dalam bilik darjah. Belajar agama bukan cara macam tu, dengan amal masjid. Belajar agama ni, Nabi SAW tak buka madrasah. Masjid Nabawi itu bukan madrasah. Dia adalah 4 amal masjid. Amal dakwah yang pertama, amal ibadah, amal belajar, dan amal khidmat. Inilah amal masjid yang tak dibuat. Jadi tak ada orang ada agama sebab tak buat amal masjid.
Pergi madrasah, duduk kat kelas. Macam belajar dunia. Belajar hafiz. Duduk. Amal dakwah tak ada. Amal ibadah tak ada. Ibadah sikit je. Jadi amal dakwah tu yang tak ada tu. Yang buat agama tak ada. Sebab amal dakwah tu, amal mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni, dia asas. Hak kepada asas agama. Asas agama tiada Tuhan melainkan Allah. Hak dia. Muhammad tu Rasul Allah. Hak dia tu kena buat kerja. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Mungkar yang paling besar manusia tak mau mengucap. Itu mau diajak, dicegah dengan ajak dia mengucap. Mungkar kedua besar dah mengucap, tak buat kerja dakwah. Mau diajak untuk buat kerja dakwah. Itu dulu diajak lah, boleh diajak lain. Dan diajak semayang. Kalau itu pun tak nak buat, takkanlah mungkar-mungkar lain boleh hilang. Kalau satu orang bukan Islam, mengucap pun tak ada, tentulah semua hidup dia mungkar. Takkan boleh jadi baik pula. Oh, orang kafir ni kita nak ajak dia puasa. Boleh ke? Bukan boleh. Bodoh lah. Mengucap pun tak ada, tiba-tiba ajak puasa. Macam dekat Twin Tech, ada satu orang Iban. Dia macam orang Melayu. Jadi orang Twin Tech ni dakwah dia, suruh ajak dia puasa. Bulan puasa ni, puasa. Dia pun puasa lah. Salah macam tu. Last dia kahwin dengan orang Iban juga yang dah masuk Islam. Dia pun masuk Islam. Itu je lah. Jadi kita mau dakwah orang, mula-mula ajak dia mengucap. Setelah mengucap, jangan ajak dia semayang dulu. Ajak dia buat dakwah dulu. Dah dia buat dakwah, baru semayang. Mula start. Ini tak ada prosedur. SOP dia tak betul. Ini bila dah mengucap, ajak semayang dulu. Rupanya masa dia masuk Islam tu, bulan puasa dah nak dekat. So dia puasa pula. Lepas tu semayang tarawih pula. Aduh. Jadi dia pun letih lah. Dakwah tak diajak. Hari ni itulah cara orang Islam buat dakwah. Cara dakwah pun tak tahu. Sebab tak faham Islam. Hari ni cara buat dakwah pun tak tahu. Sebab tak faham apa dia Islam. Jadi selepas mengucap, orang tu kena tunaikan hak mengucap. Kalau mengucap aja tak tunaikan hak, macam mana kalimah tu boleh masuk dalam hati? Ini tak buat. Ajak mengucap, ada. Alhamdulillah mengucap. Lagi besok mengucap. Berapa ibu dah mengucap? 5,000 dah mengucap. Ada tak buat kerja dakwah? Seorang pun tak ada. Kita bukan nak ramai mengucap. Kalau nak ramai mengucap, orang Islam di seluruh dunia dah ramai mengucap. 1,700,000 semua mengucap. Tapi buat kerja dakwah, yang betul-betul dakwah di dunia ni hari ni yang diterima seorang je. Yang kamu buat kerja dakwah pun tak diterima. Apa lagi Sufian seminggu sekali datang. Boleh diterima. Kamu yang hari-hari pun tak boleh naik ke langit. Amal kamu. Tak? Jadi itulah akibatnya kita tak faham Islam yang sebenar. Bahawa kalimah yang kita ucap tu, kita kata tak payah ada tunaikan hak dia. Dia bukan kalimah yang ada tanggungjawab. Dia kalimah aja sebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna habis. Dia tak ada kalimah tanggungjawab. Dia adalah kalimah tanggungjawab. Macam satu orang bernikah, macam Sufian ada menikah, bersetubuh. Lain tak ada. Rumah tak payah bagi kat dia, pakaian dia hari raya ni nak beli tak payah. Makan dia tak payah. Semua tak payah. Bersetubuh je. Hari-hari bersetubuh. Itu je. Boleh ke perkahwinan tu agak-agak perempuan tu kata pasal bersubuh je. Aku nak juga makan, minum kan. Yang lagi satu suruh bini semua kerja, makan duit bini. Bini kerja, dia tak kerja. Dia buat kerja dakwah katanya. Mana betul macam Yazid. Dia kerja juga lah Yazid, boleh sikit je. Kita tak boleh suruh bini kerja. Kita duduk rehat je. Kita keluar 4 bulan, suruh bini tengok duit
duit dia je. Tengok dia, mana boleh. Duit kita kena guna untuk lihat dia. Makan, minum dia, bukan kita suruh dia bekerja dan kulikan dia. Itu tak benar, tak betul. Oh, dia bekerja, dia boleh tengok diri dia. Dia bekerja bukan untuk menyara keluarga, untuk diri dia. Perempuan semua kerja ni. Kalau kamu ambil duit dia, tak betul. Makan, minum dia kamu kena juga bagi. Tapi kerana baik hati perempuan tu, tak apa. Aku kerja demi cintaku padamu. Itu perkara lain. Macam Rasidi nak sangat berkahwin, padahal tak ada kemampuan untuk berkahwin. Duit pun tak ada, kerja pun tak ada. Sekarang terpaksa kerja lah. Tapi berapa sen kan. Tapi nak kahwin juga. Jadi mak bapak dia yang kesian kat dia, anak dua. Takkan pula dia nak kahwin kita. Jadi mak dia lah, bapak dia jual tanah apa tu, kenduri. Mana ada duit Rasidi? Ada Rasidi tu, ada tak perintah untuk dia kahwin? Dalam keadaan dia dulu lah, ada perintah tak untuk dia kahwin? Saya tanya. Sebab itu saya cakap kat dia, tak ada perintah. Dia kata tak mau, nak kahwin juga. Dia tak mau buat kahwin kerana perintah Allah, tak mau. Kahwin sebab saya nak kahwin. Sebab pada dia dulu, kerja tak ada, duit tak ada, nak kahwin dengan orang. Ada perintah. Ada perintah kan Rasidi kau kahwin? Sebenarnya tak ada perintah, tapi dia nak kahwin juga. Mak bapak. Jadilah hari ni macam ni. Mana dia nak dapatkan rumah untuk bini dia? Mana dia nak bagi makan yang baik untuk keluarga dia? Sebab dia dah kahwin bukan atas perintah Allah. Dia tak dengar cakap saya. Saya cakap dengan dia dulu, tak ada perintah bagi kamu kahwin. Nak juga. Sebab dah biasa buat kerja tu kan. Jadi nak berseks juga. Mau tak mau nak perempuan juga. Jadi kalau kita kahwin ni bukan kerana perintah Allah, bantuan Allah tak ada. Kita pertama sekali pastikan ada perintah tak kita kahwin. Sufyan dia nak kahwin dua. Saya tanya Allah, ada perintah tak? Ada. Tapi dia takut. Dia kata, takutlah aku nak kahwin dua, nak taat perintah Allah. Bini aku nak potong konek aku kalau aku kahwin. Kenapa dia bercakap macam tu? Sebab iman tak ada. Gas seminggu sekali. Itulah balanya. Iman tak ada, amal tak berapa buat lah. Ada perintah untuk kahwin dua, tapi dia tak boleh buat. Dia tak boleh amal. Dia tak mampu nak amal. Sebab takut bini lebih daripada takut apa? Allah. Jadi orang yang takut bini lebih dari takut Allah ni namanya apa? Apa namanya? Apa namanya orang takut bini lebih dari Allah apa? Musyrik. Orang yang mempersekutukan. Hari ni kalau kita mempersekutukan Allah dengan mana-mana, kita takkan dapat taat perintah Allah dengan betul untuk sukakan Allah. Tak boleh. Kita akan buat untuk sukakan diri. Macam Rasidi kahwin. Dulu tak adalah bayan hari-hari ni. Tapi saya cakap dengan dia, kamu tak ada perintah. Kau nak kahwin juga, saya bilang kau cari keluarga kau yang bodoh-bodoh tu. Dia kata tak ada yang bodoh. Semua dia nak minta duit banyak. Jadi saya kata apa nak buat? Tak ada. Jadi lepas tu dia sendiri cari kahwin. Cari lecturer pula tu. Dia kahwin. Jadi saya dah cakap ke dia tak ada perintah untuk dia kahwin. Sufyan saya kata ada perintah kahwin. Tapi tak mau. Dua-dua kan iman lemah. Ini jangan kita kahwin kalau tak ada perintah. Tak ada pahala. Kita dapat pahala. Kahwin tak ada perintah, tak ada pahala. Ada perintah kahwin, tak kahwin dapat dosa. Macam Sufyan kan. Ada perintah dia kahwin tu, dia tak nak, berdosa dia. Kenapa dia tak nak kahwin dua? Dia nak kahwin tapi takut bini. Jadi dia sebenarnya berdosa . Sekarang terserahlah dia musyrik. Musyrik dalam hati lah. Dia Islam
Dari segi luar mengucap dah tu Islam, tapi musyrik. Sebab tidak ada mempunyai iman tahap yang Allah mahu. Kalau ada iman je, belum sampai tahap. Sebab itu kita kena buat kerja dakwah ni hari-hari. Bukan sikit waktu. Kalau iman lemah 1,5 jam hari-hari, malah lebih. Korban. Bukan itu saja. Keluar 3 hari 1 bulan, setahun 4 bulan. Anak. Bukan 40 hari, 4 bulan. Kalau iman belum jadi lagi lah. Ini belum jadi lagi, 4 bulan tak keluar. Setahun. Kalau ada iman kuat, bolehlah turun 40 hari. 20 hari ni memula lagi 40 hari. Iman tak ke mana? Bila nak cinta dunia tu keluar? Cinta bini, anak tu nak keluar? Bila? Aduh. Inilah tak faham, tak berfikir. Kan? Sekarang ni Allah tak perintah saya keluar 3 hari semua. Tak keluar 40 hari, 40 semua tak payah. Tulis Quran je. Dengan gas sikit je. Sebab apa? Sebab iman saya dah terlalu tinggi. Dah tak boleh dikira lagi. Boleh lah. Kamu nak ikut macam saya? Mana boleh? Kamu iman tak ada lagi. Kena 4 bulan tiap tahun tu. Bukan 20 hari je. Iman pun tak ada. Tak nak keluar. Mana boleh? Benda yang tak ada, kita kena sungguh. Jadi kalau tidak mahu cinta dunia ni keluar, mana Allah mau masuk? Sampai tua pun kita takkan beriman pada salih. Mati dalam keadaan tu, masuk neraka, tak masuk surga. Kita mahu sebelum mati. Bila mati? Tak tahu. Besok, lusa. So jangan buat tindakan kemudian, InsyaAllah, bagi nama 4 bulan, tahun ni, tahun depan, 10 tahun lagi, tak keluar. Ni tak betul. Last maut datang, 4 bulan. Mana nak keluar 4 bulan? Dah sakaratul maut dah. 4 bulan, bukan 4 bulan, seumur hidup dalam kubur. Bukan seumur hidup, seluruh hidup kemudian dibakar dalam api. Nak? Kita tak nak. Kalau tak nak, jangan kita tangguh. Kita kena berkorban. Tinggalkan, gunakan dunia ni untuk Allah. Tinggalkan kerja, anak, isteri. Sebab cinta kat badan, dalam hati kita tentang anak ni takkan keluar. Kan? Kalau kita tak tinggalkan dia untuk kerja Allah ni. Okey. Panjang hari ni.